Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan izin dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan kesempatan untuk sama-sama bertemu dalam majlis pada hari ini bersama dengan gabungan Usrah Qatar. Saya ingat kita dah kali terakhir kita bersiaran di atas talian ni dah lama lah. Kali terakhir mungkin sebulan ataupun lebih daripada sebulan yang lepas. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kesempatan untuk berjumpa sekali lagi dalam satu majlis ilmu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penganjur sebab tak putus-putus tidak berhenti untuk jemput saya mengisi kekosongan ini, dan juga terima kasih untuk sahabat-sahabat Pro Media Tajdid yang menyediakan inilah segala yang kita tengok ni, segala studio baru mereka. Mudah-mudahan amalan dan kerja baik semua orang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak boleh buat live di rumah sebab ramai budak-budak dan sebagainya, jadi terpaksa menumpang studio. Jadi alhamdulillah dipermudahkan urusan kita untuk usrah pada hari ini. Dan sekarang ni saya tak boleh dengar dekat Zoom, so kalau tuan-tuan ada apa-apa mungkin boleh raise hand ke apa ke, jadi saya nampak lah tuan-tuan nak cakap. Ataupun kalau suara saya tak cukup kuat ke apa, tuan-tuan boleh bagi syarat sebab saya tak dengar. Baik, kita hari ini insya-Allah pada kesempatan yang ringkas, untuk sahabat-sahabat di Qatar mungkin 1 jam sebelum berbuka puasa, ataupun sahabat-sahabat yang mengikuti di Malaysia baru saja selesai menunaikan solat tarawih, kita nak bincang sedikit sebanyak tentang apa yang boleh kita lakukan untuk memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana salah satu di antara malam-malam yang terdapat ini adalah malam yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan sebagai malam Al-Qadar mengikut tafsiran majoriti ulama. Yang mana saya ingat yang tu bukan fokus kita nak cerita pada hari ini. Kita dah cerita berkali-kali tentang kelebihan Lailatul Qadar, tentang ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak fokus dekat situ. Kesempatan ni kita nak sembang sedikit sebanyak, berkongsi maklumat tentang apa yang boleh kita buat 10 malam terakhir ni. Terlebih dahulu nasihat ni bukan untuk tuan-tuan, tapi untuk diri saya dan juga untuk kita kongsi bersama apa yang boleh kita buat. Pertama sekali, di samping kita meningkatkan amal ibadat, di samping kita cuba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam-malam terakhir Ramadan ini menjadi satu keutamaan juga untuk kita meninggalkan dosa-dosa. Sebahagian daripada kita mungkin ada dosa yang orang lain tak tahu, hanya kita sahaja yang tahu. Ataupun mungkin ada di antara dosa kita yang tidak disengajakan, yang kita buat macam tak ada apa-apa pun. Ini satu perkara yang kita kena bagi perhatian untuk menghindarkan diri daripada melakukan dosa, terutamanya di penghujung Ramadan ini, supaya kita nak cuba mengambil sebanyak mungkin peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan di hujung bulan Ramadan. Jadi elakkan daripada melakukan dosa. Antara yang saya nak tekankanlah sebelum kita nak cerita bab ibadat ni, dalam pada kita sama-sama hidup hari ini di zaman yang semua orang bermain dengan media sosial, kan? Semua orang tulis apa yang dia nak tulis, dia kongsi apa yang dia nak kongsi, dia kritik orang sesuka hati dia, dan banyak juga pengajaran yang kita dapat akhir-akhir ni. Kita lihat bahawa banyak benda yang 2-3 hari nampak macam realiti dia ke arah tertentu, tapi tiba-tiba berubah ke arah lain. Ada orang yang kita nampak macam bersalah, lalu ramai orang join force, beramai-ramai maki orang ni, rendahkan dia, kutuk dia dan sebagainya. Kemudian lepas 2-3 hari nampak dia ni tak salah, orang yang kutuk dia pula yang salah. Peristiwa ataupun benda-benda begini banyak berlaku bila kita terlibat dalam media sosial. Maka saya nak nasihatkan diri saya dan kita sekalian, pada hari ini, zaman ini, fitnah yang sangat berleluasa ni, kita kena berhati-hati. Sekurang-kurangnya jangan banyak bercakap dan jangan banyak menulis, melainkan kita boleh pastikan maklumat itu betul dan tepat. Sebab kadang-kadang kita rasa kita tulis tu baik, kita rasa yang kita tulis tu kita melepaskan rasa marah ataupun rasa geram, tapi kita tak tahu kerana tulisan itu
mungkin Allah Subhanahu Wa Taala azab kita dengan azab yang sangat keras. Sebab banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan tentang besarnya tuduhan palsu, memaki orang, merendahkan kedudukan orang dan sebagainya. Ini semua kita kena berhati-hati. Sebelum kita nak cerita tentang bagaimana meningkatkan ibadat, ini nasihat untuk diri saya dan untuk kita sekalian, berhati-hati apabila kita bercakap, apabila kita menulis. Zaman lah ni mungkin cakap tu kurang sikit apabila kita menulis dan bila kita share. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kamu ucapkan sesuatu yang kamu tak ada ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga jantung kamu akan dipertanggungjawabkan akan setiap yang demikian itu. Jadi inilah benda first kali yang saya nak kongsi dengan kita bersama. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW sebut antara kelebihan Islam, Nabi SAW cerita tentang jihad, Nabi cerita tentang amalan-amalan yang hebat. Dalam masa yang sama, Nabi pesan takuffu alaika hadha. Nabi pesan hendaklah kamu menjaga lidah. Nabi sebut kepada Mu'adz bin Jabal, jaga lidah. Lalu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tanya, "Ya Nabi Allah, wa inna lamuakhidhuna bima natakallamu bihi?" Apakah kita ni akan dihukum dengan apa yang kita ucapkan? Kalau jaga kemaluan, yalah, perlu jaga, banyak dosa kemaluan. Kalau jaga tangan, perlu jaga sebab tangan menyakitkan orang. Apabila Nabi SAW kata jaga lidah, lalu Mu'adz bin Jabal tanya Nabi, apa yang kena dengan lidah? Apakah kita akan dihukum disebabkan oleh lidah? Kata Nabi SAW, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz." Mudah-mudahan ibu engkau kehilangan engkau. Ini gaya bahasa Arab untuk nak kutuk orang lah, untuk nak katakan perbuatan kau buat ni tak bagus. Untuk nak kritik orang, "Thaqilatka ummuka." Maksudnya mudah-mudahan hang mati, bukan nak doa bagi Mu'adz bin Jabal mati. Ini gaya bahasa Arab. Maksudnya nak kata teruk lah ucapan yang hang buat ni. Kemudian Nabi kata, "Wahal yukibbun nas ala wujuhihim finnar illa hasaidu alsinatihim." Nabi kata, apakah ada sebab lain yang menyebabkan manusia masuk dalam neraka melainkan apa yang telah dikumpul oleh lidah mereka. Zaman dululah lidah. Zaman sekarang ada yang bergerak lebih cepat daripada lidah. Itu apa yang kita type, apa yang kita tulis. Saya membayangkan kalau hari ini kita kutuk satu orang, beramai-ramai kita kutuk satu orang, kita rendahkan mereka, kita maki mereka. Bagaimana kalau mereka tak salah? Kita berpuasa pada siang hari, kita melakukan ibadat pada malam hari. Mana pergi amalan-amalan kita kalau kita boleh buat kesilapan begini yang kita tak sedar pun kadang-kadang? Maki orang, kutuk orang, nampak macam orang tu salah, hentam beramai-ramai. Esok lusa keluar cerita baru, rupa-rupanya orang yang aku kutuk ni dia tak salah. Apa kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ni kita kena saling menginsafi diri masing-masing. Semakin banyak kita bercakap, semakin banyak kita menulis, semakin besar ruang kita untuk melakukan dosa. Jadi bukankah lebih baik kita banyak diamkan diri? Jadi saya nasihatkan diri saya lah terutamanya, dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cubalah sedaya upaya mengharungi akhir-akhir hari di bulan Ramadan ini. Kurangkan berkongsi perkara-perkara yang kita tak yakin. Kurangkan berkongsi. Sampailah kita betul-betul yakin, yang tu tak apa. Tapi kalau tak yakin, sekali imbas berita yang sampai, ramai-ramai kutuk, kita pun join kutuk, kita tak tahu realiti. Ini merisaukan. Masalah rumah tangga dua orang kan, suami dengan isteri. Tak kisahlah apa jadi kat mereka bercerai dan sebagainya. Akhirnya, apa yang jadi, kalau kita tengok di media sosial, publik akan tengok siapa yang lebih bijak memenangi hati orang awam, lalu join dia. Kalau ramai-ramai join lelaki, dia pergi kutuk bini tu. Kalau ramai-ramai join bini tu, pergi kutuk lelaki ni. Isu begini sangat banyak. Kita mana tahu apa jadi dalam rumah tangga mereka. Dan tak ada siapa yang akan kongsikan aib peribadi dia. Yang dia cerita tu aib orang lain. Aib dia tak cerita. Apa yang jadi, akhirnya, orang yang pandai bermain media sosial, dia akan tarik sokongan orang ramai, orang akan sokong dia. Daripada dia seorang je buat dosa, kita sama-sama join. Ini perkara yang kita sama-sama perlu berhati-hati. Sebab itulah ada mahkamah. Sebab itulah ada mufti. Sebab itulah ada qadi untuk buat keputusan. Bukan kerja kita buat keputusan.
Tapi sangat membimbangkan. Kalau tuan-tuan perasan kan, ini isu yang sangat membimbangkan beberapa tahun kebelakangan ni. Semua orang cakap macam dia duduk dalam situasi tu. Sedangkan kita tak tahu apa yang jadi. Kita tak tahu siapa salah. Kita tak tahu siapa betul. Jadi di penghujung-hujung Ramadan ni saya mengulangi nasihat ni sebelum kita cerita tentang ibadat, tentang meningkatkan ibadat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, apa yang kita ucapkan akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau tak tahu, lebih baik kita mendiamkan diri, jangan kita hilangkan pahala puasa kita, pahala ibadat kita dengan melakukan perbuatan ini. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, menghampiri penghujung Ramadan ni, hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang disebutkan oleh ramai para ulama, Ramadan adalah madrasah. Ramadan adalah sekolah ataupun tempat yang mengajar kita. Tempat kita belajar. Tempat kita improve diri kita, memperbaiki diri. Itulah Ramadan. Dan kemuncak Ramadan ini, kemuncak dalam melakukan ibadat di bulan Ramadan ini adalah pada 10 hari yang terakhir. Ini kemuncak. Kalau kita lihat kehidupan Nabi SAW dan juga para sahabat, ibadat yang mereka kerjakan di bulan Ramadan ini akan meningkat, bertambah baik, dan kemuncaknya adalah pada 10 malam terakhir. Kalau kita lihat apa yang ditulis berkaitan dengan kehidupan para ulama, kita akan dapati sama juga. Ramadan, hidup mereka berbeza. Sebab tu diriwayatkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah khatam Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Satu hari Al-Imam Syafi'i khatam 2 kali. Bukanlah mustahil, boleh buat. Artinya, di bulan Ramadan, tak ada benda lain yang dia buat melainkan dia baca Al-Quran semata-mata. Imam Malik rahimahullah diriwayatkan pada bulan Ramadan dia berhenti segala kuliah majlis ilmu dia. Dia duduk dan dia beribadat, memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Jadi Ramadan adalah madrasah. Bila nama kata madrasah, kita latihan Ramadan ni latihan yang dia kira endurance. Untuk nasihat untuk kita bersama, saya dan tuan-tuan dan puan-puan, kita kena menguji diri kita sejauh mana kita boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Ramadan. Sekolah untuk melatih diri kita. Apa sahaja yang kita buat dalam hidup, apa sahaja benda yang kita buat, dia kena melalui latihan. Satu kali kita boleh lakukan ibadat yang paling tinggi tak bererti apa-apa pun. Sekali, siapa pun boleh buat. Kan? Kalau sekali, siapa pun boleh buat. Tapi endurance tu penting. Ramadan ada 30 hari. 10 yang terakhir ni, di mana kita duduk, itu soalan yang paling penting. Kalau kita boleh baca Al-Quran, sebagai contoh hari pertama Ramadan, kita bagi 3 juzuk, 4 juzuk baca. Semangat kan? Iman tengah kuat. Hari first kita bagi banyak. Masuk hari kelima, ke-6, hilang. Satu ayat pun tak ada. Kita rugi. Kita tak berlatih. Maka Ramadan ini antara perkara yang perlu kita manfaatkan di hujung-hujung Ramadan adalah meningkatkan ibadat kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tak bermula dengan 10 hari terakhir ni. Tak mula macam tu. Macam mana kita mula sebelum tu? Tuan-tuan, kalau kita tengok sirah Al-Imam Syafi'i tadi kan, bila dia boleh khatam Al-Quran 60 kali dalam masa sebulan, sehari 2 kali. Ini bukan kerja setahun ni. Setahun tak boleh buat. Ini bukan kerja Ramadan ni baru dia start, dia buat jadi begitu. Tak jadi. Endurance. Dia adalah latihan yang tahun demi tahun, tahun demi tahun, sehingga dia boleh sampai pace tu. Macam kita bersukan lah, kalau kita lari kan, lari tiba-tiba mana boleh laju? Naik basikal tiba-tiba tak boleh laju. Latihan demi latihan yang akhirnya kemuncak ibadat mereka, kalau kita tengok, menakjubkan kita. Kesungguhan kena ada, kerja keras kena ada. Kita ada pilihan. Sebagai manusia kita ada pilihan. Di mana kita nak letakkan prioriti kita. Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan benda-benda yang tertentu. Tak banyak. Allah wajibkan solat 5 waktu. Allah wajibkan kita puasa di bulan Ramadan. Allah wajibkan kita bayar zakat. Sikit je. Tapi selain daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan, ini adalah ujian. Prioriti kita di mana? Effort kita letak kat mana? Orang yang bekerja,
Dia letak effort dia sangat banyak dalam bekerja. 12 jam sehari dia bekerja, bertahun-tahun effort dia di situ. Dia latih diri dia sehingga dia mampu dan buat kerja, dia mampu buat begitu. Apa yang dia dapat? Dia dapatlah gaji. Dia dapat gaji sebab dia boleh kerja. Askar, tentera, yang dia boleh berdiri, kawat kaki ni 4 jam dia boleh berdiri. First time boleh berdiri? Tak boleh, kita pitam. Tapi askar yang dilatih saban hari, akhirnya perbarisan 4 jam, 5 jam dia boleh berdiri, tak berjatuh, tak tumbang. Satu line 40 orang semua boleh berdiri, tak tumbang. Kenapa? Kerana dia kerja berhari-hari, latihan dia. Orang masuk Iron Man kan, bersukan, berjam-jam tak berhenti. Dia boleh berenang, dia boleh bawa basikal, dia boleh jogging. Sebab apa? Latihan. Akhirnya kita kena tanya diri kita, untuk ibadat, takat mana kita boleh buat? Untuk ibadat, takat mana kita boleh buat? Dan kita kena sedar di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pilih orang yang Allah nak untuk menunaikan ibadat. Ini benda penting. Allah pilih. Kita doalah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita ni sebagai orang yang boleh beribadat. Bukan semua orang boleh. Ini hakikat yang penting. Bukan semua orang boleh. Seorang tentera yang boleh berdiri kawat kaki selama 4 jam, 5 jam, belum tentu dia boleh berdiri sembahyang tarawih 15 minit tanpa garu kanan kiri, tengok depan belakang, atas bawah. Belum tentu. Saya bukan nak kata dia ada di kalangan mereka yang bagus. Belum tentu. Seorang yang boleh masuk Iron Man 4 jam, 5 jam, non-stop, berhenti sembahyang zuhur, laju, sambung lari, laju, fokus yang panjang, belum tentu dia boleh berdiri untuk menunaikan solat dengan membaca 1 juzuk. Orang yang boleh fokus membaca buku malam exam 40-50 muka surat, fokus, non-stop, baca, take note, belum tentu dia boleh baca Al-Quran dalam keadaan fokus menghabiskan 1 juzuk. Jadi akhirnya kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah pilih kita agar kita terdiri di kalangan orang yang menunaikan ibadat. Dan madrasahnya apa? Madrasahnya adalah bulan Ramadan ini. Ramadan ini madrasah. Kemuncak latihan pada bulan Ramadan ini adalah di penghujung 10 hari terakhir bulan Ramadan. Inilah masa kita untuk melatih diri kita. Manusia ni secara umum, dia boleh buat perkara yang di luar fikiran orang lain apabila dia masuk dalam keasyikan buat sesuatu. Betul tak? Kalau kita cinta satu benda, kita buat, kita boleh letak effort, usaha, kita boleh betul-betul bertahan dalam keadaan orang yang tengok dia tak sangka kita boleh buat. Orang di luar yang tengok dia tak sangka. Kalau tuan-tuan perasan kan, ada kes sebelum ni, beberapa tahun sebelum ni, ada budak main game. Dia main game, tak makan, tak tidur, main game sampai mati. Orang yang duduk luar mungkin fikir, weh, budak ni biar betul dia boleh main game sampai mati. Kan dia tak rasa lapar nak berhenti makan. Memang dia tak rasa lapar. Dia main game, tak lapar, tak mengantuk, mati terus last sekali. Sebab kecintaan dia diletakkan di situ. Dia boleh berusaha, bersungguh-sungguh, tak penat, tak lelah. Jadi Ramadan ini adalah ruang untuk kita berlatih. Berlatih meletakkan kecintaan kita adalah untuk menunaikan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah fungsi Ramadan. Kita tak bolehlah nak buat macam Nabi SAW. Mungkin kita tak mampu. Tapi sekurang-kurangnya ruh tu kita kena ambil. Bila Nabi SAW disebutkan waju'ilatis salat qurratu 'ainil li, dijadikan solat sebagai penyejuk mata untuk aku. Mungkin kita rasa penat, tapi Ramadan ni kita kena berusaha, bersungguh-sungguh. Perbanyakkan ibadat, perbanyakkan. Ini mungkin kalau tahun-tahun ni tahun-tahun lepas kita tak mulakan. Tahun ni 10 hari terakhir adalah peluang paling baik untuk kita bersama-sama memperbanyakkan ibadat di 10 hari terakhir. Kurangkan fokus pada perkara lain, banyakkan ibadat. Dia bukan tentang kehendak sahaja, kehendak dan juga usaha. Kita kena cubalah, saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Tak tahulah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pemudahkan urusan kita, permudahkan kita untuk buat ibadat sampai lidah kita penat berzikir.
lidah kita penat mengaji, sampai letihkan lidah kita. Ini yang perlu dibuat di bulan Ramadan. Macam mana Nabi SAW buat? Mungkin kalau kita boleh tengok sedikit sebanyak hadis tentang ibadat Nabi SAW, kita tak boleh buat macam tu. Mungkin dalam hidup kita sehari pun kita tak pernah buat sebagaimana Nabi SAW buat setiap malam. Sehari pun tak pernah. Kita dok bergaduh cerita kan, orang kita bergaduh berapa rakaat nak main tarawih ni, 8 ke 20 ke. Ada yang kata 8 tak kira tarawih, nak kira tarawih kena bagi cukup 20. Ada yang kata PKP ni 20 lama sangat, 8 cukup lah. 8 imam jadi hikam jadi imam pula, lagi cepat habis. Jadi ni kes yang orang apa? Itulah kita punya standard perbincangan. Ni kita punya standard perbincangan. Tetapi Nabi SAW letak satu standard di bulan Ramadan yang sangat tak boleh dicapai oleh kebanyakan manusia. Sebab itulah kalau kita tengok hadis-hadis, kita tengok perbahasan dalam kitab-kitab fiqh kan, para ulama bila cerita tentang bab rakaat solat tarawih ataupun bacaan solat tarawih, apa yang menjadi sandaran para ulama mazhab? Samalah Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Apa yang menjadi sandaran? Sandaran mereka adalah apa yang telah dimulakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa yang dimulakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Kuliah dulu saya ada cerita. Mungkin dua benda penting. Satu, mendirikan solat tarawih dalam jamaah dengan seorang imam. Itu dimulakan oleh Sayyidina Umar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sayyidina Umar satu ketika di jalan, dia pergi ke masjid, dia nampak orang ni macam-macam kaedah. Ada solat jemaah satu kumpulan, ada solat sendiri, ada kumpulan kecil, ada mai lambat, ada mai awal. Lalu Sayyidina Umar kata, alangkah baiknya kalau aku kumpulkan mereka semua ni solat dengan satu imam. Maka dia pun kumpulkan mereka. Lalu beliau arahkan Ubay bin Ka'ab jadi imam. Ubay bin Ka'ab jadi imam, Sayyidina Umar kumpulkan orang ramai solat. Kemudian lama lagi dikembangkan, ada imam untuk lelaki, ada imam untuk perempuan. Esoknya beliau lalu nampak di masjid satu jemaah, orang sembahyang jemaah. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ni'mal bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik perkara baru. Yang sebelum ni tak ada. Zaman Nabi tak ada begitu. Tetap setiap malam ada imam yang dilantik, semua orang sembahyang belakang dia. Zaman Nabi tak ada. Umar kata ini bagus. Benda baru yang bagus. Zaman Abu Bakar pun tak ada. Ini yang pertama. Jadi semua kitab-kitab fiqh apabila membahaskan tentang salat tarawih, rujukan asal yang banyak diceritakan adalah apa yang telah dihidupkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Tapi beliau sebut wallati yanamuna anha khairum minal lati yaqumuna biha. Orang-orang yang tidur dulu, dia bangkit tengah malam nanti, itu lebih baik daripada orang yang dia solat masa awal malam. Pertama. Apa yang kedua? Yang kedua, dalam banyak riwayat yang sebahagian daripadanya dhaif, sebahagian daripadanya sahih, menunaikan solat tarawih dengan 20 rakaat. Di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga. Baik. Ini menjadi sandaran. Majoriti mazhab kata tarawih adalah 20 rakaat. Majoriti. Cuma mazhab Maliki kata 36. Ada banyak alasan lah. Satu alasan mereka di Madinah. Madinah ni tak ada fadilat nak tawaf antara solat tarawih, dia tambah rakaat bagi banyak. Satu alasan lagi, sebahagian ulama kata zaman Abdul Malik bin Marwan, dia ada 9 orang anak. Jadi dia nak bagi berhenti setiap anak dia solat tarawih dapat jadi imam. Jadi seorang ambil 4 rakaat jadi 36 rakaat. Dan datang zaman Imam Malik lepas tu berterusanlah di Madinah 36 rakaat. Ala kulli hal, senang cerita, ulama menjadikan sandaran utama mereka adalah apa yang dibuat di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Berjamaah di masjid-masjid selepas solat Isyak. Satu. Bilangan rakaat solat tarawih 20 rakaat. Baik. Kalau kita nak tengok satu soalan kan, pasal apa dia tak baca hadis dalam bab ni? Kenapa rujukan utama adalah apa yang dibuat di zaman Sayyidina Umar? Sedangkan dalam hadis diceritakan apa yang Nabi buat. Bismillah.
Dalam hadis dia cerita apa yang Nabi buat. Kenapa tak cerita? Sebab solat malam Nabi SAW di bulan Ramadan, majoriti orang tak mampu ikut. Majoriti orang, kemampuan mereka terbatas, tak boleh nak buat macam Nabi SAW buat. Maka para ulama bila nak cerita bab solat tarawih, mereka menceritakan apa yang dimulakan oleh Sayyidina Umar dan dilakukan oleh ramai orang selepas daripada tu. Tapi apa yang Nabi SAW buat sangat berat untuk dilakukan oleh orang-orang biasa yang tak ada kekuatan. Bukan kita memang tak larat lah. Ni cerita tentang orang-orang yang besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang sangat alim membaca Al-Quran, antara orang yang paling hebat. Dia baca Al-Quran 30 juzuk, berguru dengan Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud, dia punya semayang macam kita? Memang tak lah. Semayang dia memang dahsyat lah. Satu ketika kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW duduk semayang, aku mai ikut belakang Nabi, aku solat belakang Nabi. Apa jadi? Nabi SAW falam yazal qa'iman, berterusan Nabi berdiri. Aku main biasa, Nabi semayang malam, aku berdiri sebelah, dengar Nabi baca. Nabi baca, tak berhenti. Hatta hamamtu bi amrin su. Hatta hamamtu bi amrin su. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud, apa standard Abdullah bin Mas'ud? Tetapi cari siapa orang paling warak yang kita boleh jumpa, dia atas lagi ya. Quran dalam kepala dia lah. Quran dalam kepala dia. Rujukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, sehingga aku rasa aku ada datang satu niat yang tak baik. Sahabat tanya dia, apa maksud hang niat tak baik? Aku rasa aku nak duduk belah terus tinggal Nabi. Itu standard Abdullah bin Mas'ud. Punya panjang Nabi baca, Abdullah bin Mas'ud kata, sehingga datang dalam kepala aku benda tak elok. Apa benda tak elok? Bukan nak buat dosa. Benda tak elok senang, aku duduk bagi salam, aku belah tinggal Nabi seorang-seorang lah. Tapi dia tak buat lah, dia tunggu juga. Esok dia tak main dah. Itu standard solat Nabi SAW di bulan Ramadan. Ataupun bukan di bulan Ramadan, sama. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW sedang solat, dia datang kat belakang, ada seorang lagi datang, 3 orang. Nabi tak sedar mereka kat belakang. 2 orang di belakang, Nabi di depan. Nabi baca panjang. Sampai dah bila Nabi SAW bagi salam, tengok ada 2 orang kat belakang, Nabi tinggal mereka, Nabi masuk ke rumah, sambung di rumah. Panjang. Bila Anas bin Malik tanya sebab apa, Nabi kata kesian dengan apa. Jadi demikianlah solat Nabi SAW. Banyak mana Nabi semayang? 13 termasuk 2 rakaat sebelum subuh. Artinya 11 lah. 2 rakaat sebelum subuh ataupun 2 rakaat selepas wuduk, yang tengah-tengah tu 11. Macam mana Nabi baca 11 tu? Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, satu ketika dia berdiri di belakang Nabi SAW. Nabi baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, 6 juzuk, 1 rakaat. 1 rakaat 6 juzuk. Dalam hadis lain daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani disebutkan yang solat Nabi SAW rakaat yang seterusnya kurang daripada rakaat yang first, lebih kurang daripada rakaat yang first. Ada hadis lain pula diceritakan Auf bin Malik kata tiap-tiap rakaat sama panjang. Kita ambil inilah paling minimum lah. Kalau katakan Nabi SAW solat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran dalam 1 juzuk, dalam 1 rakaat, 6 juzuk. Rakaat kedua, katakan rakaat kedua daripada 6 juzuk potong separuh jadi 3 juzuk. Rakaat pertama 6 juzuk, rakaat kedua 3 juzuk, rakaat ketiga 1.5 juzuk, rakaat keempat 1 juzuk, rakaat kelima setengah juzuk. So satu malam tu paling kurang Nabi SAW baca 10 juzuk. Paling kurang 10 juzuk macam kita baca? Tak. Nabi SAW baca dengan sangat tartil. Apabila sampai ke tempat ada ayat taubat, Nabi akan berhenti dan mengucapkan taubat.
Apabila sampai ke ayat ada rahmah, Nabi akan berhenti minta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmah. Apabila sampai ke tempat ada ayat-ayat yang ada tasbih, Nabi akan berhenti, Nabi akan ucapkan tasbih. Kata Hudzaifah bin Yaman, demikianlah rukuk sama panjang dengan berdiri. Rukuk sama panjang dengan berdiri. Demikianlah sujud sama panjang dengan rukuk. Jadi itulah solat Nabi SAW. 11 rakaat. Kita boleh kata, oh sama macam kita semua ikut Nabi 11 rakaat. Kita 11 rakaat, satu page hikam pecah jadi 4. Kita nak cepat pasal nak kuliah hari ni. Hari lain hikam baca panjang. Satu page hikam pecah jadi 4. Kita punya 11 rakaat. Nabi SAW punya 11 rakaat 10 juzuk. 10 juzuk 11 rakaat. Sebab itulah bila Nabi SAW kata khatam Al-Quran kurang daripada 3 hari ni, janganlah buat 3 hari. Jangan kurang daripada 3 hari sekali khatam. Bukan cakap kosong tau. Kalau tengok cara Nabi SAW solat malam, begitulah. Sekurang-kurangnya 10 juzuk berapa lama nak baca? 5 jam. Malam ada berapa lama? Lepas isyak sampai subuh 7 jam. 2 jam tidur, 5 jam mengaji. Itulah kualiti 11 rakaat yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang mana kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai bengkak kaki Nabi SAW. Bengkak. Aisyah tanya Nabi SAW, kenapa nak solat sampai bengkak kaki? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah ampunkan dosa engkau yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakura. Takkan aku tak boleh untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kualiti Nabi SAW. Sebab tu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebut dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, itu cerita pada zaman Nabi lah, yang mana kebanyakan orang tak mampu nak buat. Kebanyakan orang tak boleh sampai standard tu. Kekuatan, keteguhan, ini semua latihan lah. Latihan, dia betul-betul tetap tak bergerak, boleh solat 5 jam satu malam. Tapi janganlah pula kita ada orang kata, ni kan orang kata tak boleh, tarawih ni kena 20. Tak sampai 20 tak dinamakan tarawih. Ada sebahagian ulama yang ambil pandangan tu. Cuma kalau kita tengok sirah Nabi SAW, tak cukup masa pun nak sembahyang 20 rakaat, tak cukup. Nabi solat 11 rakaat. Siapa yang solat di belakang Nabi SAW, cukup 11 tu terpaksa lari ke rumah sahur, takut orang bang subuh. 11. Kalau 20 bila nak habis tak tahu. Sampai Zuhur tak habis lagi apa, tahajud. Tak, Nabi tak solat. Rakaat banyak. Rakaatnya sedikit. Tapi bacaannya sangat berkualiti. Waktu balik kepada cerita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi bawakan nas-nas yang menceritakan bahawa di zaman Nabi di zaman selepas zaman Nabi, zaman Uthman dan selepas itu, orang berdiri solat tarawih, di belakang ada yang letak tali, ada yang pegang tongkat. Sebab panjang sangat bacaan. Kalau imam boleh solat Al-Baqarah pada 8 rakaat, Al-Baqarah 8 rakaat, artinya 8 rakaat 2 juzuk setengah, itu berat. Kalau imam buat 2 juzuk setengah dalam 12 rakaat, makmum ramai-ramai kata, oh, alhamdulillah, imam ni pendek dah. Bayangkan 2 juzuk setengah, kalau dia potong 12 rakaat, makmum kat belakang akan kata, alhamdulillah, imam ni kesian kat kita, dia bagi kita baca pendek. Kalau standard asal Al-Baqarah tu 2 juzuk setengah dalam 8 rakaat. Standard asal ni pun nak banding dengan apa yang dibuat oleh Nabi SAW sangat jauh beza. Al-Baqarah, Al-Nisa, Al-Imran dalam 1 rakaat. Kita nak cerita pasal diri kita, panjang ke pendek ni? Ada masa lagi tak? Kat sini memang ada masa, kat sana sekali dia pun buka puasa lagi. saya dengar, saya nak dengar. Kita ada masa lagi ke? Bila nak berhenti? Jangan lama sangat. Okey. Kita tak panjang sangat insya-Allah. Okey. Baik. Apa yang boleh kita lakukan? Antara perkara yang boleh kita lakukan, kita mungkin tak boleh menghampiri solat Nabi SAW. Mungkin kebanyakan kita dalam hidup kita sehari pun kita tak boleh buat begitu. Mungkin kita tak sampai tahap tu walaupun sehari dalam hidup kita. Apa yang boleh kita lakukan adalah jadikan Ramadan ini sebagai detik untuk kita tambah ibadat kita.
kualiti ibadat kita, bacaan kita, sebanyak mana kita baca Al-Quran. Ramadan ini adalah ruang dan juga peluang yang sangat baik untuk kita tambah. Inilah peluang untuk kita latih. Kita latih banyak perkara dalam hidup di luar bulan Ramadan untuk kita perbaiki hidup kita. Kadang-kadang kita cuba nak capai target tentang perkara lain, kita cuba berusaha untuk sentuh target tu. Kita cuba untuk sentuh. Orang yang bekerja, dia nak buat pencapaian paling hebat yang dia boleh buat. Orang yang membaca, dia nak buat bacaan paling hebat yang dia boleh baca. Orang yang buat nak kejar masa, time, tak kisahlah apa sahaja yang dia buat, nak capai bacaan, time, masa yang paling baik. Kita cuba untuk duduk di kemuncak paling tinggi. Tetapi ibadat macam mana? Apakah kita cuba ataupun kita tak cuba? Ini persoalan yang sangat penting yang kita kena tanya diri masing-masing. Kemudian kita kena buat perubahan. Cuba ke tidak? Tahun lepas dengan tahun ni, ibadat kita apa yang beza? Sangatlah tidak wajar kalau kita menghabiskan bertahun-tahun ataupun berpuluh tahun dengan tempo yang sama, dan tempo yang sama itu bukanlah sesuatu yang kita boleh banggakan. Rugilah kita. Bertahun-tahun kita pergi ke masjid, kita salat tarawih, kita balik ke rumah, habis dah tarawih, selesai. Itu sahaja tanggungjawab Ramadan kita. Esok kita puasa, lepas puasa malam solat tarawih balik. Berpuluh-puluh tahun. Kalau itu sahaja yang kita buat, rugilah kita. Sebab ruang ni, madrasah Ramadan ini, yang dia datang setahun sekali, kita tak gunakan sebaik mungkin. Kita bukan nak merendahkan sesiapa. Kalau kita buat begitu sekalipun, rahmat, keberkatan, fadilat dan juga pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, insya-Allah dah banyak dah. Banyak insya-Allah. Sebab ketika kita berpuasa ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam hadis kursi, fa inna saum li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untuk aku. Aku yang bagi ganjaran kepada puasa tu. Ibadat lain Allah gandakan 10 sampai 700 kali. Puasa untuk aku. Aku bagi apa yang aku nak bagi. Jadi tuan-tuan, puasa ni hebatnya ibadat puasa, kalau kita tidur je, tak buat apa. Puasa penatnya pasal ambil cuti. Bismillah. Lepas semayang subuh, dia tidur. Dia mangkit semayang zuhur, dia tidur balik. Dia mangkit semayang asar, dia tidur balik. Dia mangkit semayang maghrib, dia bubuh buka puasa. Itu je dia buat. Dah cukup besar dah. Dah dia buat dah, kewajipan dia dah buat. Jadi apa sahaja kebaikan yang kita buat di bulan Ramadan, sama ada puasa ataupun selain daripada tu, adalah tambahan di atas kebaikan yang sedia ada. Tambahan. Kalau tak buat apa-apa pun, dah cukup besar. Cuma jangan tinggal semayang fardu lah. Jangan puasa, dia tidur daripada subuh sampai asar. Itu tak boleh lah, dia tinggal solat. Dosanya sangat besar, mungkin menghilangkan pahala puasa pun kita pun tak tahu, wallahu alam. Tapi kalau dia buat semua kewajipan, puasa sahaja, dah cukup besar. Jadi madrasah Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala hadiahkan untuk kita, bukan untuk memaksa kita, tetapi untuk bagi ruang yang luas. Psikologi Ramadan ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita ruang yang sangat luas untuk rebut kebaikan. Kalau hang tak rebut sekalipun, kalau tak rebut, Allah tetap bagi ganjaran dah. Dengan berpuasa, Allah dah bagi ganjaran dah. Tapi kerana rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, Allah buka ruang yang lebih luas kepada kita. Hang buat benda lain di bulan Ramadan, Allah akan bagi ganjaran lebih besar daripada bulan-bulan lain. Sebab itulah kalau kita tengok kan, hadis-hadis Nabi SAW tentang solat malam, perbuatan dan perkataan dan ihtimam, orang kata, ataupun menitik beratkan, nampak macam tak teli. Perbuatan Nabi SAW Ramadan ataupun bukan Ramadan sama. Tiap-tiap malam Nabi solat macam itulah, 10 juzuk paling kurang, macam itulah perbuatan. Perkataan pula, Nabi SAW bagi ganjaran sebut tentang kelebihan di bulan Ramadan. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa yang mendirikan Ramadan dengan keadaan iman dan mengharapkan balasan Allah Subhanahu Wa Taala,
Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Perkataan. Perbuatan sama aja. Perkataan nampak macam Nabi tekankan lebih. Menitik beratkan di bulan Ramadan, Nabi SAW menunjukkan kesungguhan yang para sahabat tak nampak di bulan lain. Lebih. Sehingga ke tahap Nabi SAW tinggalkan anak isteri, Nabi beriktikaf, duduk di masjid. Duduk di masjid, menunjukkan titik berat. Dan para sahabat Nabi SAW beramai-ramai bersama dengan Nabi SAW di masjid. Di masjid bersama-sama. Nampak tak tiga benda ni? Perbuatan Nabi SAW, Ramadan ataupun tak Ramadan, optimum dah. Sehari 10 juzuk, hari-hari biasa. Sangat tinggi. Standard yang orang tak boleh capai di bulan apa pun. Perkataan Nabi SAW menunjukkan yang kamu buat di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar, Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Bila datang bab menitik beratkan Ramadan, masuk 10 hari terakhir Ramadan, Nabi tinggalkan rumah terus, Nabi duduk di masjid. Dan para sahabat Nabi SAW juga mereka beriktikaf di masjid. Apa yang kita boleh belajar di sini? Kita boleh belajar bahawa Ramadan ni ruang untuk melakukan ibadat sangat luas. Ibadat yang sama mungkin kita buat di bulan lain pun, tapi Nabi SAW nak sangat kita tingkatkan dia di bulan Ramadan. Itu mesejnya. Nabi sangat menuntut supaya kita meningkatkan ibadat di bulan Ramadan. Tingkatkan, perbanyakkan ibadat. Bukan ibadat yang pelik-pelik pun. Selain daripada puasa kan, tak ada apa yang pelik di bulan Ramadan. Tak ada apa. Zakat fitrah. Peliklah sikit, bulan lain tak ada zakat fitrah. Puasa dan zakat fitrah. Selain daripada tu, tak ada. Baca Al-Quran, bulan lain pun kita baca Al-Quran. Solat tarawih, bulan lain pun Nabi SAW tahajud. Sama. Tapi dititik beratkan sangat Ramadan. Sebab di dalam Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala janjikan pahala yang besar. Idza dakhala syahr Ramadan futihat abwabul jannah. Dalam riwayat disebutkan futihat abwabus sama. Apabila masuknya bulan Ramadan akan dibukakan pintu-pintu langit. Wa ghulliqat abwabun nar, akan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan akan dibelenggu syaitan-syaitan. Ini semua nak bagi galakan, perbanyakkan ibadat, perbanyakkan ibadat. Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita. Allah bagi kita satu malam Al-Qadr. Dalam riwayat-riwayat Israiliyat disebutkan, dalam sebahagian riwayat hadis juga disebutkan yang sebahagiannya dhaif, para sahabat apabila Nabi SAW cerita dekat mereka kaum terdahulu ada yang solat 1000 tahun, tak berhenti solat 1000 tahun. Ada yang ribat, berdiri jihad di jalan Allah 1000 tahun. Ada yang berpuasa 1000 tahun. Para sahabat bertanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, macam mana kami nak compete dengan orang terdahulu? Macam mana kami boleh sampai tahap yang lebih baik daripada mereka, sedangkan ibadat mereka macam engkau sebut sangat hebat?" Kata Nabi SAW, Allah turunkan satu malam, iaitu Al-Qadr. Beribadat pada malam itu lebih baik daripada beribadat 1000 bulan. Sekali kamu buat Lailatul Qadar, kamu boleh compete dengan apa yang mereka buat sepanjang hidup mereka. 2 kali kamu dapat, 3 kali kamu dapat, ternyata lebih baik daripada apa yang mereka buat. Ini hadiah. Hadiah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita. Bila kita tak tahu. Apa yang kita buat malam tu, kita boleh berusaha bersungguh-sungguh. Kita tak tahu bila. Nanti di akhirat baru akan dibuka buku akaun Lailatul Qadar ni. Lailatul Qadar tahun 2021, apa yang kita buat? Nanti di akhirat baru akan dibuka. Hang sembahyang tarawih malam ni. Alhamdulillah, sembahyang tarawih. Tapi hang punya tarawih, macam kita sebut tadi dah, 1 rakaat pecah 4. 1 page pecah 4. Tapi 1 page pecah 4 pun kalau ganda 1000 banyak oh. Banyak dah. Ini belum cerita tahajud apa semua. Jadi fokus untuk memperbanyakkan ibadat. Nanti jangan pula orang kata tak adil lah. Dia tolong fikir bagi umat terdahulu pula. Dia kata tak adil lah. Mereka kena ibadat banyak, kita ibadat sikit. Ni orang terlebih cerdik. Nampak macam tak adil pula. Pandai-pandai tak adil. Mereka buat banyak, kita buat sikit. Tak. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kelebihan kepada siapa yang Allah nak.
Wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'din. Kamu janganlah berharap sesuatu yang Allah bagi kepada orang lain. Sebahagian makhluk Allah bagi kelebihan yang makhluk lain tak dapat. Macam mana nak tahu kelebihan tu? Dengan ilmu lah. Dengan ilmu. Waktu Nabi SAW, ini pentingnya ilmu pula. Di bulan Ramadan ni saya nak pesan juga untuk kita bersama dalam pada memperbanyakkan ibadat, ilmu kena tingkatkan. Jangan kita buat ibadat yang tak kena pula. Tingkatkan ilmu, dekatkan dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah-sunnah biasa mulalah di bulan Ramadan. Subhanallahi wa bihamdihi, satu hari 100 kali. Kita jarang buat. Jarang sangat buat. Inilah masa untuk kita buat. Pas main subuh, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi 100 kali. Itu zikir yang Nabi ajak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Ini semua Ramadan ni lah yang kita kena mulakan. Ilmu kena tepatlah juga. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya nak kongsikan untuk kita bersama pada hari ini. Jadikanlah Ramadan 10 hari terakhir ni ruang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebaik mungkin. Usahalah sebaik mungkin. Tambahlah di mana-mana kekurangan kita, dan semua orang kena support orang lain. Tuan-tuan, kita kena support sesama sendiri. Kita kena support kawan-kawan kita, kita kena support keluarga kita, kita kena support suami, dia kena bagi sokongan kepada isteri untuk banyakkan ibadat. Ini peluang. Permudahkan isteri dia untuk buat banyak ibadat. Isteri permudahkan suami untuk buat ibadat. Zaman kita ni kan banyak kita, kalau kita nak iktikaf pun mungkin tahun ni susah sikit lah, tak ada peluang kot. Tapi nak iktikaf pun kadang-kadang kalau abang kat bini nak iktikaf, bini kita weh, anak aku nak kena jaga hang pergi iktikaf buat ibadat. Ini kena tengok. Polemik ni kena tengok. Saling mempermudahkan antara satu sama lain untuk meningkatkan ibadat. Ringkas ceritanya, orang perempuan ni nak masuk syurga lagi senang daripada lelaki. Senang. Tak banyak yang dia perlu buat. Dia perlu solat 5 waktu, dia perlu mentaati suami dia, masuklah syurga ikut pintu mana dia nak masuk. Senang. Lelaki tak ada macam tu. Banyak benda nak kena buat. Kita lelaki yang Allah Subhanahu Wa Taala tuntut hari-hari biasa, bukan musafir, bukan tak ada uzur apa-apa, kita kena pergi solat jemaah. Kalau kita tak pergi solat jemaah, kurang dah sikit kita. Bukan nak cerita pasal wajib ke tak wajib, dah kurang dah. Kena pergi solat jemaah, maksudnya kena solat awal lah. Dengar azan, kena pergi solat jemaah. Kita lelaki. Perempuan tak kesenang. Dia punya range semayang tu, zuhur dia macam mana dia punya zuhur tu ada? Zuhur dia daripada 1:30 sampai 4:30. Dia pilih masa bila dia nak semayang. Beza. Panjang ni dengan panjang ni di masjid. Susah. Lepas tu dalam hadis, dalam banyak riwayat hadis, Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Nabi akan solat panjang malam. Nabi solat panjang sampai bengkak-bengkak kaki. Sampai witir, Nabi kejut Aisyah, bangun sembahyang witir. Tapi Aisyah radhiyallahu anha dan ummahatul mukminin, mereka juga banyak menunaikan solat tahajud, kuat beribadat. Cuma ada beberapa occasion Nabi SAW kejut mereka ni lambat. Tapi dah solat sampai bengkak, Nabi kejut mereka. Jadi moral of the story, kita sama-sama dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, permudahkan urusan masing-masing untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suami kalau baca Quran bagus, kan, baca Quran dia bagus, dia jadi imam untuk isteri dia, sama-sama dapat fadilat baca Quran. Isteri kalau baca Quran bagus, laki dia baca Quran tunggang langgang, isteri baca bagus, jangan pula bini pergi jadi imam. Ini terbaliklah pula. Walaupun bini baca bagus, dia tetap tak boleh jadi imam. Saya tahu di Qatar ni ramai sahabat-sahabat kita, orang perempuan ni sangat rajin. Sangat rajin. Mereka ada kelas tahfiz, mereka ada kelas tilawah, mereka ada bacaan Quran mereka, masya-Allah, macam Arab, sedap. Orang lelaki ni macam-macam kan, kita hobi kita macam-macam kita buat. Tapi walaupun begitu, tak bolehlah suruh bini jadi imam. Tak salah, bulan Ramadan ambil peluang, kalau bini dia baca Quran lagi bagus, lelaki dia duduk baca Quran, bini perbetul, abang ni ikhfa, bukan izhar. Ni idgham, bukan apa iqlab. Ni ma'al ghunnah, bukan bila ghunnah. So sama-sama membantu untuk tingkatkan diri kita, tingkatkan ibadat kita di bulan Ramadan. Permudahkan urusan masing-masing. Tinggal 10 hari je lagi. Bukan tinggal banyaklah, 13-14 hari. Tapi fokus kita
10 hari terakhir ni kita cubalah sedaya upaya untuk letaklah sedikit kesungguhan untuk melakukan ibadat. Saya tahu kita ada banyak komitmen, masing-masing kita ada banyak komitmen. Nak raya ni nak kena buat baju anak-anak, nak kena sedia benda tu, sedia kena masak, kena buat kuih, macam-macam kita kena buat. Lampu pun dah blow dah. Tapi dalam masa yang sama, kita kenalah berusaha sedaya upaya untuk letakkan sedikit ruang untuk tambah baik dan juga tingkatkan nilai ibadat kita. Saya berhenti setakat ni dulu. So kalau ada soalan, kita buka soalan sikit. Kalau tak, kita mungkin boleh berhenti. Sebab tuan-tuan nak buka puasa dah. Kembali semula kepada tuan pengerusi kita. Baik, boleh tak kita solat tarawih 4 rakaat serentak? Saya kena buka headset sebab saya dengar suara sendiri. Dan sekejap lagi pasang balik. Baik, boleh tak kita nak solat 4 rakaat serentak? Soalannya, bukan dua-dua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha berkaitan dengan bagaimana solat Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tak tambah dan tak kurangkan, tidak di bulan Ramadan ataupun tidak selain Ramadan, lebih daripada 11 rakaat. Nabi solat 4. Dan jangan kamu tanya tentang betapa baiknya dan panjangnya 4 rakaat itu, artinya memang cukup baik dan cukup panjang. Kemudian Nabi solat 4 dan Nabi tutup dengan 3 witir. Ini satu hadis. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis ni, hadis yang sahih. Nabi buat begitu. Tetapi dalam masa yang sama, semua orang lain yang meriwayatkan tentang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka lihat, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dan juga para sahabat, mereka melihat Nabi solat 2. Solat malam masna. 2 rakaat. Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Hudzaifah bin Yaman, Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan Nabi solat 2. Ada yang kata 11, ada yang kata 13. Sebenarnya sama aja. 13 tu sama ada 2 rakaat sebelum subuh ataupun 2 rakaat selepas wuduk. Jadi asalnya dia punya core tu 11. Jadi timbul persoalan, di mana letaknya hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kata Nabi solat 4 dan 3? Sebahagian ulama berpandangan bahawa hadis ni menunjukkan yang 8 rakaat malam tu Nabi berhenti setelah 4 rakaat dengan 2 salam. 2 berhenti sekejap. Kemudian 2 berhenti sekejap dan 3. Maka mereka cuba gabungkan hadis ni dengan hadis-hadis yang lain. Mereka nak menunjukkan tak ada clash sebenarnya. Solat Nabi sama juga. 2. Tapi Nabi letak dalam package. 4 rakaat satu package, stop sekejap. Kemudian 4 rakaat yang lain satu package lagi. Dan ini menjadi amalan ramai orang. Di zaman para sahabat radhiyallahu anhum, apa yang mereka lakukan adalah mereka berhenti setelah 4 kali rakaat. 4 rakaat, 2 mereka akan berhenti, 1 kali rehat. Kemudian 4 rakaat lagi, 1 kali rehat lagi. Macam kita sebut tadi, disebutkan Abdul Malik bin Marwan di zaman dia, apa yang dia buat? 4 rakaat rehat, 4 rakaat rehat. Dia ada 9 anak, 9 kali 4 36. Cukup 36 rakaat di Madinah zaman Abdul Malik bin Marwan. Ini satu tafsiran. Okey, satu tafsiran terhadap hadis Aisyah. Kata sebenarnya Aisyah kata 4-4-3 ni sama juga macam lain, cuma letak dalam package. Package yang pertama 2 jadi 4, stop. 2 jadi 4. Paket yang kedua 2 jadi 4 dan 3. Satu pandangan. Pandangan yang kedua mengatakan bahawa hadis Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan salah satu kaifiat solat tarawih yang berbeza dengan yang lain. Artinya kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 4 rakaat dengan 1 salam. Bila Nabi buat di rumah bersama dengan Aisyah. Tapi di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat begitu. Sebab ramai orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam solat di masjid semua 2. Aisyah kata yang aku nampak tiap-tiap malam Nabi solat 4-4-3. Jadi pandangan yang kedua ni kata hadis Aisyah tu memang itulah maksudnya. 4 rakaat dengan 1 salam. 4 rakaat lagi dengan 1 salam. Kemudian 3 rakaat witir dengan 1 salam. 4-4-3. Ini pandangan yang kedua. Mana satu pandangan yang betul?
Wallahu ta'ala a'lam. Para ulama berbeza pandangan. Cuma pandangan peribadi saya rasakan yang tidaklah mustahil kalau Nabi menunjukkan kaifiat yang berbeza. Tak mustahil. Untuk solat tarawih. Atau untuk solat tahajud dan juga solat qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Tak mustahil. Atas alasan yang pertama, perkataan Aisyah itu literally, zahirnya menunjukkan yang solat arba'ah. Nabi solat arba'ah. Kemudian Nabi solat lagi 4. Literally, zahirnya menunjukkan yang 4 rakaat lah tu. Bukan 2 salam. Tak disebutkan 2 salam. 1. Alasan yang kedua, Nabi SAW pernah menunjukkan yang witir kadang-kadang out of ordinary fashion. Fashion biasa 1 ataupun 3. Kadang-kadang Nabi solat 5, ada riwayat. Nabi solat 7, ada riwayat. Menunjukkan yang solat malam ini dia berubah-ubah. Caranya berubah-ubah. Patternnya berubah-ubah. Jadi pada pandangan peribadi saya boleh dilakukan 4-4-3 dan saya berpandangan yang Nabi SAW sekadar menunjukkan contoh-contoh yang berbeza. Sebagaimana Nabi SAW tunjukkan contoh-contoh berbeza pada bacaan, demikian juga Nabi SAW tunjukkan contoh-contoh berbeza pada kaifiat, pada perbuatan. Takbiratul ihram, kadang-kadang Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kadang-kadang wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, dan seterusnya yang panjang. Kadang-kadang Nabi baca begitu. Imam Syafi'i kata tu panjang, nanti makmum penat. Jadi cut pendek sampai wa ma ana minal musyrikin, sampai situ je. Yang panjang-panjang ni sembahyang sendiri malam-malam tak apa. Jemaah imam panjang sangat, kesian makmum, lama tunggu iftitah imam. Jadi sebagaimana Nabi SAW menunjukkan yang pelbagai-bagai, ada kepelbagaian pada bacaan, ada kepelbagaian pada kaifiat witir, maka saya juga berpandangan yang mungkin di rumah Nabi SAW kalau tak perlu berhenti, tengah dalam mood bagus, tengah dalam kuat, tak perlu nak berhenti minum dan sebagainya, 4 rakaat serentak Nabi boleh buat begitu. 4 rakaat Nabi macam bukan 4 rakaat kita lah. Wadduha, alam nashrah, apa lagi, inna anzalna dengan watin. 4 rakaat itu bukan 4 rakaat Nabi. 4 rakaat Nabi yang first kali macam kita sebut tadi lah, first Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, ataupun first Al-Baqarah. Dalam riwayat disebutkan, hadis saya tak ingat riwayat siapa. Rakaat kedua An-Nisa dengan satu surah lain, nak bagi sama panjang dengan Al-Baqarah. Ketiga, keempat, satu rakaat 2 juzuk setengah, 2 juzuk setengah, 5 juzuk. Wih, banyak. 4 rakaat 6 juzuk. Bukan tiap-tiap hari boleh berdiri macam tu. Jadi mungkin barangkali ada hari yang Nabi SAW tak perlu nak berhenti sekejap, 4 rakaat berturut-turut. Ada hari yang Nabi SAW nak berhenti sekejap, 2 rakaat, kemudian Nabi berhenti. Jadi pada saya dua-dua boleh. Kan orang duk bahas juga kan, di mana nak letak tangan, dada ataupun di bawah pusat dan sebagainya. Saya punya pandangan lah, bila kita tengok hadis solat Nabi SAW, kalau solat subuh, zuhur, maghrib, asar, kita baca paling-paling pun sabbihisma rabbikal a'la wa syamsi wa duhaha, benda-benda ayat-ayat begitu, bolehlah nak letak tangan kat mana nak letak. Tapi kalau 8 juzuk nak letak kat sini, boleh tahan ke? Jadi mungkin kadang-kadang bila baca panjang, tangan diturunkan ke bawah sebab penat. Kadang-kadang bila Nabi SAW nak baca ringkas sekejap solat yang biasa, tangannya lebih tinggi. Nampak tak? Nak lari daripada perbezaan mazhab. Ini semua menunjukkan keluasan dalam beramal. Jadi untuk soalan tadi, pada pandangan saya bolehlah dilakukan dengan 4, 3 berturut-turut, 2, 1 witir pun. Ini semua pandangan yang sebahagian ulama terima, sebahagian ulama tak terima. Luas dalam bab ni, boleh buat mana-mana ikut pada mood kita, keadaan kita pada waktu malam tu. Perut tak berapa sedap, berhenti 2 rakaat, selesaikan dulu, sambung lagi. Lidah tak berapa sedap, berhenti 2 rakaat, minum dulu, sambung lagi. Badan fit betul, tak payah minum, tak payah berhenti, nak buat 4 rakaat terus, tak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Itu sedikit sebanyak jawapan untuk soalan tadi.